Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Kali ini kita akan membincangkan topik gerakan, tetapi kesinambungan daripada topik yang lalu, yaitu enjin. Kita akan membincangkan tentang konsep hal laju, laju dan pecutan pada kali ini. Okey, jadi sesiapa yang pernah menaiki kenderaan mungkin pernah nampak ya speedometer ini. Jadi kalau kita nampak meter ini, berapa kelajuan kereta itu? Okey, jadi kelajuan dia adalah kita boleh katakan 80 km per jam. Okey, ataupun mungkin dengan lebih tepat 81 ataupun 82 km per jam. Okey, berapakah jarak yang dilalui jika kereta itu bergerak dengan kelajuan yang sama dalam masa 2 jam? Jadi jawapan dia senang saja. Jika sejam 80 km, maka 2 jam 160 km. Okey, sekarang konsep yang kita perlu tahu ialah jarak. Apakah itu jarak? Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh satu objek yang bergerak. Jadi unit jarak ialah meter atau kilometer. Okey, kamu perlu tahu bahawa jarak tidak melibatkan arah, itu sama dengan konsep geografi ya. Dia tidak melibatkan arah, dia hanya merupakan quantity. Jarak yang dilalui oleh sesuatu objek. Jadi laju ialah kadar perubahan jarak. Okey. Jadi ingat, jika ada perkataan kadar, ianya pasti melibatkan massa. Unit SI bagi laju ialah meter per saat. Okey, dan ditulis seperti yang Anda nampak dalam slide ini, ataupun dalam kilometer per jam ya. Jadi laju ialah jarak yang dilalui per massa yang diambil. Okey, jarak yang dilalui per massa yang diambil. Okey, ini adalah satu contoh untuk laju. Okey, seperti formula dia ialah jarak per massa. Soalan dia, seorang pelari mengambil masa 30 saat untuk berlari dengan jarak sejauh 200 meter. Kirakan kelajuannya. Kelajuan sama dengan jarak per massa sama dengan 200 meter per 30 saat. Jawapan dia 6.7 meter per saat ya. Okey. Satu lagi contoh. Satu kereta bergerak dengan kelajuan 80 km per jam selama 4 jam 15 menit. Berapakah jarak yang dilaluinya dalam tempoh tersebut? Okey. Kita perlu pecahkan ya, jam dan minit kepada jam. Tukarkan minit kepada jam. Jadi 15 menit kita tukarkan kepada jam dengan membahagi 60 menit, yaitu 60 menit sama dengan 1 jam kan. Jadi jumlah dia adalah 0.25 jam. Jadi masa diambil adalah 4.25 jam. Jadi jumlah jarak yang dilalui adalah 80 darab 4.25 jam sama dengan 340 km. Baik, sasaran ataupun displacement adalah jarak yang mempunyai arah. Okey, arah kita biasanya ada 4 arah utama, iaitu kiri, kanan, depan, belakang, timur, barat, utara dan selatan. Dan biasanya sasaran diukur dengan garis lurus. Hal laju ialah kadar perubahan jarak pada suatu arah tertentu. Unit SI hal laju ialah sama dengan laju, iaitu meter per saat ataupun kilometer per jam. Jadi formula hal laju ialah sasaran adapun jarak pada suatu arah tertentu dibagikan dengan massa yang diambil. Okey, contohnya sebuah teksi bergerak sejauh 120 km pada arah yang sama dengan massa 50 minit. Berapakah laju purata dalam kilometer per jam? Jadi seperti yang saya sudah katakan, massa kita harus tukarkan kepada jam jika soalannya menghendaki kita dalam jam ya.
Jadi 50 per 60, 56 jam ataupun 0.833 jam. Baik, sasaran yang dilalui ialah 120 km. Kita anggapkan dia bergerak pada garis lurus karena arah yang sama. Jadi hal laju sama dengan sasaran bahagi masa. Dan kita akan dapat jawaban dia 144 km per jam. Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Dan unit SI ialah meter per saat, iaitu meter per saat superskrip kuasa 2, negatif kuasa 2. Dan oleh itu, formula pecutan ialah perubahan hal laju per masa yang diambil. Perubahan hal laju ialah hal laju akhir tolak hal laju awal. Jadi, pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal dibagikan dengan masa yang diambil. Contohnya, sebuah kereta mainan bergerak dari kelajuan 10 meter per saat kepada 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutannya? Pecutannya ialah hal laju akhir tolak hal laju awal per masa. Okey, hal laju akhir ialah 20 meter saat dan hal laju awal ialah 10 meter per saat dan masa yang diambil untuk memecut ialah 5 saat. Jadi, jawapannya pecutannya adalah 2 meter per saat per saat. Baik, kenapa unit meter per saat per saat? Ingat, unit hal laju ialah meter per saat. Okey, dan formula pecutan ialah meter per saat per saat. Jadi, apabila saat ini dinaikkan, okey, dia akan menjadi meter per saat kuasa negatif 2. Baik, sekarang kita akan belajar perbezaan antara laju, hal laju, dan pecutan. Baik, laju menentukan jumlah jarak yang dilalui dalam masa tertentu, mengukur kadar perubahan jarak, tidak mempunyai arah tertentu, dan unitnya adalah meter per saat. Hal laju menentukan jumlah perubahan kedudukan dalam arah tertentu, dalam masa tertentu, dalam arah, okey? Arah tertentu dan dalam masa tertentu. Ingat, hal laju mempunyai arah, ya. Dan mengukur kadar perubahan jarak pada suatu arah tertentu, mempunyai arah, dan unitnya adalah sama dengan laju, yaitu meter per saat. Pecutan menentukan kepentasan suatu objek bergerak dengan mengubah hal lajunya. Okey, dia menentukan kepentasan satu objek bergerak dengan mengubah hal lajunya. Jadi dia mengukur kadar perubahan hal laju, mempunyai arah tertentu, dan unitnya adalah meter per saat per saat. Baik, ini adalah contoh soalan yang Anda boleh buat. Seorang pelari mengambil masa 50 saat untuk menghabiskan larian 200 meter. Berapakah kelajuannya dalam meter per saat? Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 75 km per jam. Jika kereta itu bergerak dengan kelajuan sama dalam tempo 2 jam 30 menit. Berapakah jarak yang dilalui dalam tempo tersebut? Satu lori bergerak sejauh 30 km dalam masa 50 menit. Berapakah hal laju puratannya dalam jam? Seekor harimau menambahkan kelajuan puratannya dari 20 meter saat ke 40 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapakah pecutannya? Yang kelima, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 50 meter per saat dan memberhentikan keretanya apabila ternampak roadblock di hadapan dalam masa 10 saat. Berapakah pecutannya? Okey, ingat, jika sebuah objek itu berhenti, maka pecutannya akan menjadi negatif. Jadi sila tulis dan sila kirakan masa soalan-soalan ini dan tulis jawabannya dalam ruangan komen. Baik, terima kasih kerana mengambil perhatian. Jika pelajaran pada kali ini membantu Anda dan juga boleh membantu kawan-kawan Anda, tolong like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.